Zaman persekolahan adalah suatu zaman yang menyeronokkan. Di samping kita menimba ilmu, kita juga mendapat kawan yang ramai. Kita juga bersaing di dalam pelajaran untuk mendapat keputusan yang paling baik. Keputusan yang baik akan diberi hadiah dalam majlis yang gilang gemilang. Bukan setakat itu saja, kita sering dipuji oleh guru-guru dan rakan-rakan kerana kebijaksanaan kita itu. Zaman persekolahan juga merupakan zaman mengejar cita-cita. Pencapaian pelajaran yang baik akan memberi kesan kepada apa yang dicita-citakan. Umpamanya, jika kita ingin memasuki universiti, mestilah kita mendapat keputusan yang baik di dalam peperiksaan. Semasa di universiti, kita belajar sehingga mendapat ijazah. Akhirnya, kita akan mendapat pekerjaan yang dicita-citakan, seperti guru, doktor, jurutera dan lain-lain lagi. Itulah apa yang aku harapkan pada suatu hari nanti. Namun, bagi diriku, zaman keseronokan ketika belajar mungkin di peringkat sekolah rendah sehingga ke tingkatan 3 saja. Selepas SRP dengan keputusan yang agak baik, aku melangkahkan kakiku ke tingkatan 4 dan seterusnya ke tingkatan 5. Semasa aku berada di pertengahan tingkatan 4, aku masih seronok belajar dengan kawan-kawanku. Apabila tiba pada penghujung tingkatan 4 dan seterusnya, sehinggalah ke tingkatan 5, inilah peristiwa yang telah merubah segalanya. Semangat untuk belajar telah hilang. Semangat untuk terus berkawan dengan rakan-rakanku telah tiada, sehingga aku disisihkan. Aku tak menyangka kejadian ini menimpa diriku. Ia berlaku pada suatu hari ketika pendidikan agama Islam sedang berlangsung di dalam kelasku. Ustaz yang masuk ke kelas aku itu mengajar seperti selalu dengan topiknya yang ditulis di papan hitam. Selepas kami membaca dan menulis tentang tajuk hari itu, tibalah pula untuk kami menjawab soalan. Kami perlu menjawab soalan lisan yang ditanya oleh ustaz tersebut. Seorang demi seorang ditanya. Semua rakan-rakanku dapat menjawabnya, sehinggalah tiba ke giliran aku. Malangnya soalan yang ditanya oleh ustaz pada waktu itu, aku tak dapat menjawabnya. Dan jawapan yang aku berikan itu salah. Apa lagi, ustaz menjadi marah dan naik berang. Katanya, soalan semudah tu pun tak dapat dijawab. Baca semula senota kamu tu, bentaknya. Sambil aku diarahkan untuk berdiri, aku terpaksa membaca semula pada catatan yang telah aku buat itu bagi mencari jawapan yang sebenar. Pada masa itulah ustaz sudah mula beletir. Rakan-rakan sekelas berpandangan sesama sendiri sambil memandang sinis ke arahku. Tiba-tiba, ketua kelasku memberikan gelaran yang tidak enak didengar. Aku benci dengan gelaran tu. Sakit hati aku mendengarnya. Malah ketua kelas menyebutnya berulang kali diikuti dengan nada ketawa oleh rakan-rakanku. Aku tak amat malu dengan gelaran itu. Air mataku pun mengalir. Manakala rakan-rakanku tak henti-henti mengejek aku dengan gelaran itu. Hati aku kian pedih dan sedih. Rasa nak lari keluar saja dari kelas pada waktu itu. Namun aku bertahan juga. Andai itu adalah hukuman atas kesalahanku. Apakah aku patut terima gelaran itu atas kesalahan jawapan yang aku berikan? Aku rela dirotan. Tak apa. Denda-denda lain yang setimpal. Tetapi aku tak sanggup menerima gelaran itu kerana ia amat memalukan bagi seorang gadis seperti aku.
Soalannya, siapa benar? Adakah aku ataupun kau yang pintar? Semoga kau sedar walaupun apa kau digelar. Biarku dengan caraku, aku bukan bonekamu. Biarkan ku sendiri, aku sendiri. Bebaskan suara ini, ku tak perlu. Ku hargai kata nasihatmu. Simpan saja, cemilah dirimu. Biarkan ku sendiri, aku sendiri. Bebaskan suara ini, ku tak perlu. Ku hargai kata nasihatmu. Simpan saja, cemilah dirimu. Biarkan ku sendiri, aku sendiri. Bebaskan suara ini, ku tak perlu. Ku hargai kata nasihatmu. Simpan saja, cemilah dirimu. Biarkan ku sendiri, aku sendiri. Bebaskan suara ini, ku tak Sejak dari peristiwa itu, semua rakan-rakan kelasku memanggil aku dengan gelaran itu. Mereka mendapat galakan daripada ketua kelasku. Malah gelaran itu sudah mula tersebar ke kelas-kelas yang lain. Aku sudah mula tertekan sehingga aku takut untuk keluar dari kelasku. Aku sanggup lapar tak ke kantin. Aku terpaksa menahan hajatku untuk ke tandas walaupun aku sedar ia boleh menjejaskan kesihatanku. Itulah yang mampu aku lakukan demi mengelak diriku daripada mendapat malu bagikan insan yang tak bermaruah. Apakah motif sebenar ketua kelasku berbuat demikian? Kenapakah gelaran itu yang diberikan kepadaku? Mentang-mentanglah dia kacak. Dia ingat dia boleh beri gelaran bukan-bukan kepada aku. Air mataku telah banyak tertumpah kerana perkara ini. Aku tiada tempat untuk mengadu. Nak mengharapkan rakan-rakan karibku, mereka sudah mula menjauhkan diri dariku. Rakan-rakan lelakiku pula, mereka mengacan-ngacan aku sambil menyanyi dan menari. Aku tak sanggup menyaksikannya dan telinga aku tak sanggup mendengarnya sehingga aku capai beg dan terus pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan aku sangat sedih dan pilu dengan kejadian yang berlaku ni. Perasaan itu reda ketika aku berada di rumah dan ia akan datang semula ketika aku mahu ke sekolah pada pagi esoknya. Sangat berat untuk aku melangkah ke sekolah. Semasa di tangga rumahku, aku sudah terbayang macam-macam. Aku terbayang mulut-mulut yang akan mengejek aku nanti. Dan aku masih terngiang-ngiang akan suara ejekan mereka itu. Paling aku tak suka adalah kepada ketua kelas yang memberikan gelaran itu kepada aku. Aku benci kepadanya dan pada masa yang sama aku berdendam. Aku tahu, aku tak sepatutnya berbuat begitu. Tapi lupakah dia? Gelaran yang diberikan kepada aku itu telah membuatkan aku tertekan, malu dan terasa seolah-olah tiada harga diri. Mulai saat itu, aku sudah tidak berminat lagi untuk sekolah. Dalam ingatanku, tak memberi apa-apa makna pun jika aku tak ke sekolah. Aku dah tak boleh belajar lagi seperti rakan-rakanku. Diriku semakin tertekan apabila aku disingkirkan. Aku sudah hilang kawan. Kawan-kawan pun sudah mula memandang serong dengan perubahan sikapku. Dulu aku periang. Kini aku lebih suka bersendiri dan membisu serta terasing dengan rakan-rakanku.
Kita cari pulang sebarang impian, segunung harap dipulang. Usahlah diragukan keupayaan sendiri. Hati yang membara mengikutkan kata apa? Jawabannya di sini. Semangat kita yang hilang. Malu bertanya kalau sesat cari jalan pulang. Biar dia berkesan di lubuk hati terpendam. Di dalam kubur manapun jasad aku ditanam. Akulah Tuhan. Kita laksanakan pada hati yang damai. Di sana kejujuran, semarak impian, segunung harap dipulang. Usah diragukan keupayaan diri. Hati yang membara mengikutkan kata abang. Jawabannya di sini. Semangat kita hilang. Semangat yang hilang. Kita cari pulang semarak impian, segunung harap dipulang. Usahlah diragukan keupayaan sendiri. Hati yang membawa mengikutkan kata-kata. Jawabannya di sini. Semangat kita yang hilang. Malu bertanya kawan, sesat cari jalan pulang. Biar dia berkesan di lubuk hati terpendam. Keadaan ini terus berlarutan sehingga dapat dihidu oleh ibu dan ayahku. Mereka berasa hairan. Aku selalu memberikan 1000 alasan jika aku tak mahu ke sekolah. Aku buat-buat sakit ketika ibu mengejutkan aku dari tidur. Paling teruk, aku menipu ibu dan ayah. Aku berpura-pura ke sekolah padahal aku ke tempat lain. Kebiasaannya aku akan ke rumah datukku yang tak begitu jauh dari rumah keluargaku. Datuk tak kisah dan tak pernah pun bertanya padaku kenapa aku tak ke sekolah. Kadang-kadang berhari-hari aku di rumah datuk dan ayah ingat aku ke sekolah. Sebenarnya, jika berhari-hari aku di rumah datuk, maka berhari-harilah aku tak ke sekolah. Akhirnya, pengetua meminta aku, ibu dan ayahku untuk ke sekolah kerana aku sering ponteng. Dalam perjumpaan itu, pengetua meminta aku berterus terang dan menceritakan tentang masalah yang aku alami. Aku asalnya tak mahu berterus terang demi menjaga nama ketua kelasku. Tetapi apabila aku fikirkan kembali, inilah masanya untuk aku ceritakan apa yang berlaku. Aku pun ceritakan segalanya kepada pengetua dengan disaksikan oleh ibu dan ayahku. Ibu dan ayahku hairan dan terkejut kerana aku berahsia dengan mereka selama ini.
Pada penghujung pertemuan itu, pengetua meminta aku datang ke sekolah seperti biasa dan dia berjanji untuk menyelesaikan masalah aku ini. Seminggu terus berlalu. Kata-kata sindiran dan gelaran terus dilemparkan kepada diriku. Malah semakin kuat mereka mengejek aku. Aku terus tertekan. Cerita yang sama terus berulang. Sehinggalah suatu pagi, pengetua masuk ke kelasku. Selepas semuanya memberi salam dan duduk, dia memulakan percakapannya. Aku merasa sangat lega apabila pengetua mengambil tindakan kepada mereka yang masih mengejekku, terutama sekali kepada ketua kelasku. Ketika itu barulah aku merasa diriku dibela dan seolah-olah maruah diriku dikembalikan. Masa terus berlalu. Walaupun ejekan terhadap diriku tak kedengaran lagi, tetapi aku tetap disisihkan oleh rakan-rakanku. Aku rasakan bagai orang asing di dalam kelas itu. Minat aku untuk ke sekolah kian luntur. Semua mata pelajaranku kian merosot sehingga terbawa-bawa ke dalam peperiksaan SPM. Dalam peperiksaan itu, aku telah mendapat keputusan yang teruk kerana banyak subjek yang aku gagal. Aku sudah dapat meramal keputusan yang begitu kerana aku dah hilang semangat untuk belajar sejak berada di tingkatan 5. Hilang sudah cita-citaku untuk menjadi guru. Hilang sudah semangatku untuk membela kesusahan keluarga. Segala-galanya telah hilang. Namun Allah Maha Adil. Sejak aku tinggalkan alam persekolahan, aku giat mencari duit untuk menjadi kaya dan membela nasib keluarga. Alhamdulillah, asalnya aku berniaga kecil-kecilan menjual kuih-kuih tradisional di tepi jalan. Sehinggalah aku dapat membuka bengkel dengan dibantu oleh beberapa agensi kerajaan. Bantuan yang aku terima bukan berbentuk wang semata-mata, tetapi termasuk mesin-mesin untuk memproses bahan-bahan sehingga menjadi kuih. Kuih-kuih itu telah mendapat tempat dan tempahan sehingga ke seluruh negeri. Perniagaanku semakin maju dengan dibantu oleh suami dan 2 orang anak lelakiku serta beberapa orang pekerja. Sesungguhnya, Allah itu Maha Adil. Aku pernah tertewas di dalam pelajaranku kerana menerima gelaran dan ejekan sehingga aku tertekan dan berputus asa. Sepatutnya semasa itu aku perlu menguatkan semangat dan perlu menunjukkan kecemerlangan bagi membuktikan aku bukanlah manusia seperti yang dikatakan itu. Namun begitu, agak lama juga untuk aku bangun semula. Aku bina semangat baru demi masa depanku yang cemerlang tanpa mengharapkan pada pelajaranku lagi. Syukur, kini aku sudah percaya dan aku juga sudah lama memaafkan sahabat-sahabatku itu dan rakan-rakan yang pernah mengejek aku dahulu. Sekarang, barulah mereka sedar. Aku bukanlah insan seperti yang mereka ejek-ejek selama ini. Tetapi aku juga seperti mereka, ingin berjaya. Untuk rakan-rakanku, aku ikhlas memaafkan kalian. Semoga kalian terus berjaya dalam apa jua yang kalian lakukan. Jujur